Hari ini merupakan hari yang dikatakan akan berlakunya mogok di kalangan para doktor kontrak bagi kakitangan hospital dan juga dalam perkhidmatan kesihatan di negara kita. Mogok yang dikatakan bercadang ataupun dicadangkan selama 3 hari bermula hari ini, esok dan juga lusa, dan dikatakan akan terus dilakukan oleh sebahagian ataupun sebilangan daripada 10,000 hinggalah ataupun 12,000 petugas kesihatan ataupun doktor kontrak yang terlibat dengan isu ini. Ini merupakan satu perkara yang sudah pun ditunggu-tunggu oleh doktor-doktor kontrak ini, kerana segala platform ataupun pendekatan ataupun rundingan kepada pihak yang berwajib, sama ada pihak Kementerian Kesihatan, pihak kerajaan dan juga badan-badan yang terlibat sudah seolah-olah menemui jalan yang buntu. Jadi tindakan mogok ataupun pimpinan beramai-ramai ataupun mereka tidak hadir ke tempat kerja ini diberikan satu kekuatan ataupun diberikan satu tekanan kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, pihak kerajaan ataupun mereka juga yang terlibat. Jadi untuk melihat perkara ini, walaupun ia sudah pun tular di laman-laman media sosial dan kita tidak pasti setakat hari ini bagaimana tindakan mogok ini, adakah memberi kesan kepada perkhidmatan ataupun layanan kepada orang ramai di klinik ataupun di hospital-hospital kerajaan di seluruh negara, kerana belum ada beberapa ataupun belum ada apa-apa berita yang dapat dikongsikan oleh kami di Esro Awani. Jadi kita akan melihat perkara ini dengan lebih objektif kerana apa juga yang disuarakan oleh doktor-doktor kontrak yang ribuan ini mungkin menjadi satu isu yang sudah pun terbeban kepada mereka sejak sekian lama, dan kita tahu beban tugas mereka bukan kepalang besarnya ataupun beratnya, tetapi benefit ataupun hak mereka untuk diserapkan dalam perkhidmatan tetap Kementerian Kesihatan tidak ditunaikan. Dan begitu juga bagi pihak kerajaan dengan jumlah yang begitu besar ini, adakah perlu mereka melakukan beberapa perubahan dalam penjawatan, terutamanya kepada pihak-pihak SPA ataupun JPA dan seumpamanya. Begitu juga Kementerian Kewangan. Jadi Dr. Muruga Rajaturai, Presiden MMA ataupun Persatuan Perubatan Malaysia, begitu juga seorang Presiden Commonwealth Medical Association yang sudah pun bersedia di talian. Selamat petang Dr. Muruga. Selamat petang. How are you? Alhamdulillah. Dr. Muruga, setakat hari ini ada indikator bahawa rancangan mogok di kalangan doktor-doktor kontrak ini memberi kesan dalam pelayanan perkhidmatan kesihatan di hospital kerajaan ataupun klinik-klinik ataupun semua perkhidmatan kesihatan di seluruh negara. Apa yang dilaporkan kepada MMA? Okey, setakat ini bila kita cek, kita tak dapat apa-apa mass resignation ke ramai yang apa-apa yang fakta yang dia tak masuk kerja lah, yang mungkin 1-2 tapi tak ramai lah daripada hospital-hospital besar yang saya cek tadi. Ya. So tapi dia orang ada rancang untuk 3 hari, ini hari, besok dengan 5 hari bulan. So actually mereka ni dia nak kerja, tapi yang problem ialah dia pun rasa macam dia sudah give up on all engagement lah. Because ini bukan perkara baru yang kita sudah bawa kepada beberapa government, beberapa menteri kesihatan. So mereka pun tahu yang dia rasa macam kalau dia buat macam ni, dia boleh put some pressure to the government. So memang dia pun tak nak buat macam ni, tapi dia rasa terdesak lah, dia no choice lah. Okay, tetapi only problem ialah Persatuan Perubatan Malaysia dah minta dengan dia jangan buat sedemikian kerana ini boleh menyusahkan pasien. Kalau kita katalah satu jabatan kecemasan, katalah 5 medical officer tak masuk kerja itu hari, itu satu. So kalau ada kecemasan, memang kita takkan cukup kaki tangan dan boleh melibatkan nyawa juga kalau dalam satu situasi kecemasan bila kita tak cukup kaki tangan. So kita harap mereka jangan buatlah, dan kita harap yang mereka akan bersama kita untuk buat rundingan lagi dengan Kementerian Kesihatan dan kerajaan. Ya, pada pandangan MMA dan secara peribadi Dr. Muruga, isu ini bukan isu yang baru, ia sudah berlanjutan bertahun-tahun lamanya, dan kemuncaknya isu doktor kontrak adalah
apabila sistem kesihatan kita hampir lumpuh ketika kita melalui 2-3 tahun pandemik COVID-19 dan kita tahu juga ramai yang burn out, yang mengalami penyakit mental, tekanan perasaan. Tetapi selepas reda pandemik COVID-19, kita sudah masuk transisi endemik ketika ini. Adakah permintaan mereka itu terlalu sukar untuk ditunaikan dan apa status rundingan-rundingan selama ini? Okey, ini perkara ni kita dah beberapa kerajaan. Kita dah cuba runding dengan semua kerajaan, Barisan Nasional punya kerajaan, Pakatan punya kerajaan, Perikatan punya kerajaan, semua kerajaan dan sudah beberapa menteri. So, memang ini satu masalah yang kerajaan ini inherit daripada kerajaan-kerajaan lalu. Tapi mesti ada political will untuk membuat sesuatu untuk kontrak doktor. Because macam Tuan cakap tadi, masa pandemik, kita dah tahu yang kita punya doktor-doktor semua betul-betul frontliner. Dia orang betul-betul kerja, dia orang tak ada komplain, tak ada apa. Walaupun pressure masa pandemik lagi teruk, tapi mereka teruskan juga dengan dia punya tugas dan dia punya ini servis untuk negara. Tetapi bila sudah sampai habis pandemik, doktor-doktor pun dia pun manusia, dia pun rasa dia nak jadi feel appreciated, dia so bila dia ada masalah dan kita bawa ke kerajaan, dan kita masa itu kita haraplah kerajaan akan membuat sesuatu dan kasih dia satu keyakinan yang okey, kerajaan ini prihatin dan akan membuat sesuatu untuk mereka. Dalam bulan Februari 24 ke 26 kita ada buat satu town hall sesi dengan YB Menteri Kesihatan pun. Masa itu pun Persatuan Perubatan Malaysia dah memberi banyak beritahu semua masalah sana yang public service doctors yang menghadapi, dan ada juga kasih proposal untuk solution pun. Kita pun faham ni melibatkan berbilion dollars ringgit kalau kita ambil semua kontrak doctors. Dengan kontrak doktor sekarang kita dekat 14-15 ribu. Kalau kita kasih 1,500 orang, kita ada baki dekat 13,000 lebih. Betul. Dan kita tambah balik dengan graduan baru 3,000 hingga 5,000 satu tahun. So kita sudah naik balik ke 15-16 ribu. So kalau kita kasih 1,500 tiap-tiap tahun, kita punya balance akan because kita punya yang kita kasih 1,500 tapi yang masuk lagi 3,000 hingga 5,000 orang. So kita kena cari satu cara yang kita boleh mengambil ramai tahun ini, maybe 1, 2, 3 tahun, ambil ramai, and then selepas itu kita boleh ambil bawa balik ke kosong and ambil graduan tiap-tiap tahun. Kalau skim pension, macam YBMK kata skim pension mungkin tidak boleh pasal dia punya cost, kita boleh kasih dia orang semua ni tapi ambil dengan EPF. EPF pun akan kalau dia menyumbang betul-betul untuk 23 tahun, dia orang pun akan ada satu sum yang besar untuk pakai sebagai pension. So tetapi ini kontrak doktor bukan saja dia punya problem, bukan saja permanent post. Dia juga ada problem susu. Dia punya selection criteria, dia rasa tak happy. So itu pun kita ada kasih selection criteria kepada Kementerian Kesihatan. Tetapi itu bukan selection criteria daripada MMA saja. Kita dengan semua persatuan-persatuan dan juga dengan pensyarah-pensyarah dari universiti, dan dapatkan satu selection criteria yang semua orang happy, baru kita ada kasih itu kepada YBMK. Because sekarang problem ialah kalau saya pergi interview, saya pun tak tahu apa selection criteria itu. Kalau saya tak dapat pun saya tak tahu mengapa saya tak dapat. So ada masalah banyak, bukan saja pasal dia punya kerja. Dan memang kita kena settle orang punya timing sekali lah, because dia punya on call allowance pun macam kalau weekend on call allowance dia dekat RM9 1 jam. So pada masa macam ini RM9 1 jam
dan you bayangkan kerja berapa banyak kerja dia kena buat dekat hospital. Dia kena travel dekat hospital. So ini semua kita kena tengok lah. Dan kita kena kurangkan dia punya, bukan kurangkan, kita pastikan yang dia jangan kerja lebih daripada time yang diberi oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Kalau dia beri 7 hingga 5, then biar dia datang kerja pukul 7 dan balik pukul 5. Jangan minta dia datang 2 jam awal dan balik 5-6 jam lewat. Ya. Habis kerja tapi dan tidak bayar dia untuk itu. So memang ini semua, kalau kita betulkan ini semua, kita pun akan kurangkan burnout dan kita pun akan kasih dia happy sikit untuk pergi kerja. Ya, Dr. Muruga ada juga memberi kenyataan bahawa pejawatan seramai 1,500 yang diberikan komitmen oleh Kementerian Kesihatan untuk diserapkan ke jawatan tetap itu untuk tahun ini, tetapi jumlahnya amat kecil berbanding jumlah keseluruhan tadi 14,000 ke 15,000. Dan kajian juga memberi jaminan akan diselesaikan dalam masa 2-3 tahun akan datang. Tetapi time is goal. Bagi doktor-doktor kontrak ini, mereka sudah lama dalam sistem. Mereka sudah tahu dia punya kerenahnya, dari sudut perkhidmatan yang diberikan tidak bersetimpal dengan kerja yang deliver. Dan jadi pada pandangan doktor, apa lagi yang wajar diberikan penumpuan oleh pihak kementerian ataupun pihak kerajaan? Komitmen 1,500 itu bagus, akan diselesaikan dalam 2-3 tahun akan datang. Tetapi jumlahnya akan sentiasa meningkat. Tetapi dalam masa yang sama, waktu mereka menunggu itu, adakah mereka terpilih ataupun tidak, itu akan menjadi beban juga kepada doktor kontrak. Jadi apa solusi yang boleh difikirkan oleh semua pihak termasuk MMA, boleh difikirkan oleh pihak kerajaan? Okay, so sekarang actually bila kita cakap 1,500 orang tu, itu bukan actually, memang Perdana Menteri kita ada mengumumkan yang kita akan kasih 1,500 setiap tahun, dan dalam 3 tahun kita akan cari satu solusi lain, ya. But ini 1,500 orang memang telah diberi kepada kita kerajaan yang lama sebelum kerajaan ini. So masa YB KJ sana, dia dah mendapatkan yang tiap-tiap tahun kita janji 1,500 orang. So sekarang kita harapkanlah, pasal ini kerajaan kita tengok dari sini sudut, ini kerajaan reformasi. So kita harap yang diorang akan reform satu dan bukan ikut yang lama. So untuk kita 1,500 memang tak cukup. Kita harapkan lebih so that kita boleh kurangkan yang pool of contract doctors sana. Because pool of contract doctors tu besar sangat. So kalau kita just 1,500 memang tak cukup. So dalam 14,000, kata kita tolak 1,500, 12,500 doktor masih akan rasa tertekan. Ya. So kalau kita boleh tambahkan at least tahun ini, kalau kita boleh kasih 5,000 tanpa pension pun tak apa, kita kasih ETF, tapi kita tambah 5,000, tahun depan pun 5,000, dan tahun ketiga 5,000, mungkin bila kita sampai tahun ketiga tu kita sudah kurangkan. Tapi kalau kita kasih 1,500 memang tak cukup, dan dalam tahun ketiga kita akan tengok dekat 25,000 kontrak doktor yang akan ada sana. Ya, dari faktor pejawatan dan juga benefit ataupun hak apa juga manfaat yang akan diterima, sama ada skim berpencen ataupun skim EPF, tetapi isu ini akan melibatkan banyak pemegang taruh dalam kerajaan. Kalau sekarang kita ada Perdana Menteri yang menjaga juga Menteri Kewangan, mengapa tidak Perdana Menteri boleh menjadi satu punca kuasa yang amat besar yang boleh memberikan impak kepada semua pemegang taruh yang lain, sama ada JPA, sama ada SPA, sama ada Kementerian Kesihatan. Adakah ini juga yang dimahukan oleh pihak MMA dan juga yang lain, termasuk doktor-doktor kontrak, supaya ada political will yang jelas? Walaupun komitmen ini sudah diberikan oleh Perdana Menteri ketika menjawab di Parlimen, tetapi mengapa Dr. Muruga merasakan ini juga wajar diangkat sebagai satu political will kalau isyaratnya betul diberikan oleh Perdana Menteri? Okey, actually bila kerajaan ini dibentukkan,
MMA terus tulis satu surat kepada YBMK dan kepada Perdana Menteri, because kita dah ada experience dengan kerajaan-kerajaan lalu. Bila saya pergi ke YBMK, dia akan kata okay, ini kita perlu MOF, kalau pergi MO kita perlu ini, perlu DPA. So itu yang kita itu yang kita tulis terus kepada Perdana Menteri, tetapi jawapan yang kita dapat daripada pejabat Perdana Menteri ialah sebelum nak jumpa saya, jumpa dengan YBMK. So then I balas surat itu yang kita sudah jumpa dengan YBMK, tapi kita rasa yang ada banyak lagi kita yang nak bincang dengan Perdana Menteri untuk buat mean for healthcare reform lah. So saya tidak dapat jawapan. Ini surat yang saya hantar tu dekat bulan Januari 27 saya ingat. Then so saya ada hantar lagi satu surat dalam minggu lalu untuk minta lagi appointment, because kita pun rasa sama. Kalau Perdana Menteri ada political will dan dia panggil semua agensi ini dengan kementerian dia, dengan JPA, dengan Ministry of Finance, everything together, dan kata okay, now sit down and find a way of doing things, then semua akan duduk sekali. Macam yang sekarang diorang start high level committee kan. Ini yang kita harapkan sebelum ini, so that kita tak payah ding dong sini sana lah. Kita dapat ni. So kita pun tahu yang YBMK nak tolong. Kita pun tahu yang YBMK ada hati nak buat, tetapi dia seorang tak boleh buat. Dia sendiri dia perlu bantuan daripada Ministry of Finance, dia perlu bantuan daripada JPA. So senang kalau Perdana Menteri cakap okay, all of you sit together, then baru semua kementerian akan duduk sama-sama dan kita boleh bincang. So sekarang saya semalam baca yang kita punya timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid akan chair the high level committee. So kita haraplah ada satu yang komiti ini boleh membetulkan apa yang kita sudah buat salah selama ini dengan beberapa kerajaan, yang dia boleh betulkan dan dia boleh bantulah. Ya, adakah MMA optimis Perdana Menteri ada political will, timbalan Perdana Menteri ada kehendak politik yang kuat untuk mendengar semua keluhan doktor-doktor kontrak ini, daripada isu penjawatan, isu kerja yang berlebihan, isu burnout, isu diskriminasi mereka di tempat kerja dan sebagainya, dan pastinya dalam sehari dua ini dan 3 hari ini mereka akan terus mendapat ancaman daripada majikan mereka, daripada bos mereka di hospital dan sebagainya. Jadi mengapa MMA akan terus mendesak pihak kerajaan mendengar suara ini? Ya, MMA kita dah buat appointment lagi, dan YBMK akan jumpa saya dengan tim saya dalam 2 hari untuk membincang further about all this. Dan kita harap yang untuk sekarang kerajaan boleh kasih doktor itu happy dulu. Ya, okay, betul. You give them a good timing, make sure diorang ada zero bullying. I dah minta diorang start satu zero bullying campaign. I also ada buat, kita pun MMA ada buat satu borang yang saya compile daripada UK dengan Ireland. Itu borang kita panggil passover form, which kita di UK dia panggil dia SBAR, dengan Ireland dia panggil ISBA. Saya tukar kepada DRAPE. Ini borang ialah, so kalau katalah saya masuk kerja 7 hingga 5, then pukul 5 saya akan keluar dengan isi borang ini untuk tiap-tiap patient dan pass over kepada second shift. So patient punya healthcare delivery kita tak kompromisi. That means orang yang ambil alih daripada saya untuk patient ini, dia tahu apa-apa yang saya sudah buat, apa yang pending. Dan kalau macam itu, dia boleh adapt ini semua. Saya rasa doktor-doktor kita, dia takkan overwork. Sekarang dia banyak yang pergi dapat fatigue, pergi jumpa psychiatrist, then ada yang so depressed, tak nak pergi kerja. So kita boleh at least make them happy and cut down all that first. And while we discuss further on dia punya contract doctor and how to absorb them as permanent doctors. Dr. Muruga, sekali lagi, bagaimana kita nak mengelakkan rasa mereka ditindas, rasa mereka ditekan, rasa mereka dibuli dan suasana kerja tidak happy ini, dan akhirnya mereka membuat keputusan yang paling nekat, mereka akan meletakkan jawatan. Ini akan merugikan negara, ini merugikan sistem kesihatan negara. Bagaimana kita boleh elakkan ini berlaku dalam masa terdekat ini?
Okey, so satu, kita ini high level committee ini kena jumpa secepat mungkin dan saya harap dia akan include stakeholders macam Persatuan Perubatan Malaysia, because masalah-masalah doktor-doktor kontrak kita yang tahu, banyak yang kita dah buat research dan kita dah buat the chronology punya complaints kepada kerajaan. Ini semua kita boleh bawa kepada mereka dan dari sana asal dia boleh kasih keyakinan yang okey, dalam time frame ini kita akan buat sesuatu. Katalah dia kata okey, from the time kita duduk 3 bulan kita akan buat sesuatu untuk kontrak doktor, kita kena yakinkan mereka yang kerajaan dengar. Mereka rasa sekarang macam kerajaan tak prihatin terhadap mereka, macam dia dianak didikan. So kalau kita high level committee itu duduk dan bincang dan boleh meyakinkan mereka yang dalam 3 bulan ini kita akan dapatkan satu solution untuk mereka, dan ikutlah juga yang saya cakap, zero bullying itu semua dia kena beritahu. Because saya boleh cakap saya nak zero bullying, tapi saya siapa? Saya satu persatuan saja. Saya perlu daripada kerajaan. Yang itu hari kita ada kasih satu statement yang semua ketua jabatan kena responsible untuk make sure yang dalam jabatan mereka tak ada bullying. So kalau semua KPI ketua jabatan to make sure yang dia punya dalam dia punya jabatan tu tak ada bullying, macam itu kita boleh dapatkan bullying tu sifar, zero bullying. Ya. And saya nak happy bila pergi kerja. Tuan pun nak pergi kerja, nak happy. Perdana Menteri pun nak pergi kerja, dia nak happy. So samalah, mereka pun, dia lagi muda-muda punya doktor. So mereka pun nak happy. Dia nak work-life balance. Kita kena kasih dia sekarang work-life balance. Kalau tak ada work-life balance, mereka pun rasa tertekan lah. Ya, Dr. Murugan, antara isu juga yang kami dengar berkaitan apa yang menyebabkan sukar untuk mendapat penyelesaian ataupun menyerap mereka ke jawatan tetap ini adalah isu caruman, sama ada mereka akan diserapkan sebagai jawatan tetap dan berpencen ataupun mereka boleh diberikan caruman KWSP ataupun EPF. Boleh Dok terangkan pada kami apa yang menjadi isunya? Okey, sekarang dia boleh pilih. Bila dia dapat penjawatan tetap tu, dia boleh pilih dia nak EPF ke dia nak pension. Betul. Okey, tapi kerajaan rasa pension itu jadi satu beban untuk kerajaan, because pension itu akan masuk ke berbilion ringgit lah kalau so cost dia akan lebih tinggi. So dia orang kata itu yang satu halangan. Kerajaan kata itu satu halangan untuk mereka ambil doktor sebagai permanent doktor, kontrak ke permanent. Dan adakah itu menjadi isu juga di kalangan doktor ataupun sistem perkhidmatan awam yang lain? Kalau hanya ada kebenaran khusus ataupun satu pilihan saja kepada penjawatan doktor tetap ini, iaitu caruman KWSP tidak berpencen, adakah itu juga akan memberi impak kepada sistem perkhidmatan awam yang lain? Adakah itu halangan juga? Okey, mungkin. So itu yang kita nak jumpa dengan QPEX dan kita nak bincang dengan QPEX dan tengok macam mana kita boleh selesaikan masalah ini. Because doktor-doktor ini memang I think tak ada penjawatan lain yang ada problem kontrak doktor macam ini. So kita perlu nasihat pun daripada QPEX, tengok apa yang dia punya pandangan, and then bawa ni kepada high level committee itu dan kita kena bincang lah. Tapi saya harap sangat yang dia boleh, high level committee itu boleh include Malaysian Medical Association untuk kita kasih kita punya input on behalf of all the doctors. Terima kasih Yang Berbahagia Dr. Murugan Rajaturai, Presiden MMA ataupun Persatuan Perubatan Malaysia dan juga Presiden Commonwealth Medical Association. Terima kasih atas pencerahan. Kita dapat faham apakah yang sebenarnya berlaku dalam isu penjawatan tetap untuk membawa kepada puluhan ataupun ribuan doktor-doktor kontrak muda kita ini ke jawatan tetap, dan kita mahukan ada win-win di kalangan mereka, sama ada di peringkat kerajaan ataupun di kalangan doktor-doktor kontrak muda ini. Dan kalau boleh dalam masa yang terdekat ini berilah satu kelonggaran kepada mereka untuk mereka bekerja dengan tenang, dengan gembira, dan mereka seronok datang kerja, sementara peringkat tertinggi kementerian di bawah seliaan Timbalan Perdana Menteri yang akan memberikan laporan terus kepada Perdana Menteri sedang melakukan sesuatu
sesuatu untuk mereka. Terima kasih Dr. Muruga atas masa yang diberikan. Menarik, mungkin masa tidak mengizinkan untuk kita berbicara lebih panjang lagi. Mungkin selepas ini mungkin kita akan tengok impaknya selama 3 hari ini. Sekian saja bersama saya Nazri Kaham malam ini Agenda Wani. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.